Allahumma yassir wa'asir wa tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semua apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Ustaz. Baik, syukur. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada pagi ini Allah izinkan kita untuk sambung kembali kelas KBA kita, kunci bahasa Arab, untuk kita mendalami lagi tentang bahasa Arab ini. Depan kita ni kita ada tulis sebutan hari Nabi SAW yang tak ada baris, yang kita nak baca pada pagi ini sebagai mukadimah. Nampak tulisannya? Nampak tak? Nampak. Ada baris ke tak ada baris? Tak ada. Tak ada baris. Kita cuba tengok. Kita boleh baca ataupun tidak. Kita baca mengikut kaedah nahwu dan sorof. Jadi bacaan dia kita terus mula sebab masa kita berjalan kan. Yang atas tu bacaan dia macam mana? Waqala apa nampak? Wa tu huruf kan. Jadi qala tu adalah fi'il. Jadi bacanya waqala. Kemudian perkataan kedua Alaihi. Waqala alaihi. Bila sambung yang perkataan depan tu alaihi Salatu. Kemudian Wassalam. sambung lagi Wassalamu. wassalamu. Sebab dia ataf pada salatu. Di bacaan lengkap dia waqala alaihi salatu wassalamu. Tu cara baca dia. Cuba ramai waqala. Nah, kalau berkata. Cuba ada baca baris tadi. Waqala Alaihi salatu wassalamu. wassalamu. Lagi ramai. Waqala alaihi salatu wassalamu. Waqala alaihi salam. Waqala alaihi salatu wassalam. Okey, baik. Kita latih supaya kita boleh baca kalimah Arab tanpa baris. Waqala alaihi salatu wassalamu. Lagi sekali. Waqala alaihi salatu wassalamu. Baik, alhamdulillah. Baik. Kita dah tahu waw tu waw huruf. Mungkin kita kata wa istinaf, qala fi'il madhi, alaihi tu gabungan ala dengan hi kan, dengan ha. Jadi alaihi sebab ada ala baca hi, alaihi. Kataan ala huruf jar bergabung dengan hi jadi alaihi. As-salatu berkataan apa? Isim sebab ada alif lam. Waw tu wa ataf. Kemudian assalamu berkataan apa? Assalamu isim juga. Jadi kita tahulah cara bacanya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Okey, perkataan depan tu. Mula masuk dia punya perkataan hadis tu. Apa dia? Nak baca apa tu? Min kan man kan? Man. Siapa kata min, siapa kata man? Saya kata man. Man. Siapa kata min? Tadi Ustaz dengar min? Ya, terus. Okey, baik. Jadi ini menguji kita supaya kita nak letak baris apa? Kalau min daripada. Kalau man sesiapa. Okay, kita letak baris dulu. Man. Baca ada? Man. Kemudian man ni dia bagi istifham. Istifham. Man merupakan huruf istifham. Dia bukan isim, dia bukan huruf, dia bukan fi'il dan dia bukan
dia bukan fi'il dan dia bukan isim. Dia panggil sebagai huruf Istifham. istifham. Dia kategori huruf istifham. Senang kita kata dia bukan fi'il dan dia bukan isim. Tapi dia merupakan huruf istifham. Perkataan depan tu apa dia? Bacaannya Aroda. aroda. Bila ada man dia kena baca aroda. Man aroda. Aroda ni perkataan apa? Perkataan fi'il. Perkataan fi'il lah. Aroda. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Jadi man istifham, aroda tu fi'il. Jadi kena baca da sebab man tu, peranan man tu sebab tu dia baca da, man aroda. Okey, yang depan lagi tu adalah dia panggil apa? An. Tadi ni. An itu sebagai Ambil nasab. amil nasab. Bila amil nasab, kataan lepas daripada dia tentu baca dengan baris atas. Betul. Kataan apa tu? Yang ada ya hafazah tu. Isim fi'il huruf hafadha. ayah Ya. yahfazah. Ayahfazah. Jadi man arada ayah Ya, fazal. fazah. Baca za sebab ada an. Okey. Baca lagi yang depan tu. Ada alif lam. Kataan Isim. isim. Kataan isim. Tapi nak baca dengan baris apa di hujungnya? Yahfazal Ilmu. An oleh amil nasab. Yahfazah itu fi'il. Ilma jadi jadi maf'ul. Maf'ul tentu baca dengan baris nasab. Maf'ul yang kita belajar dulu ialah mesti baca baris nasab. Jadi an yahfazal Ilmu. Ilmi. Dia kena baca ilma. Ilma. Sebab dalam yahfazah tu ada dhamir. Dhamir tu jadi fa'il. Yahfazah fi'il. Dhamir dalam yahfazah tu fa'il. Ilma tu jadi maf'ul. Dia mesti ada tiga perkara ni. Fi'il, fa'il, baru ada maf'ul. Perbuatan, orang yang buat dan orang yang kena buat. Perbuatan iaitu yahfazah. Orang yang buat itu dhamir dalam tu. Siapa yang buat tu? Dhamir apa dalam yahfazah ni? Yang dhamir huwa. Dhamir huwa dalam yahfazah. Asal dia yahfazu tapi baca yahfazah sebab ada an. Dhamir dalam tu lah jadi fa'il. Kemudian al-ilmu tu jadi maf'ul, baca ma sebab jadi maf'ul. Boleh? Boleh dapat tak? Bila ada maf'ul tentu sebelum dia ada fa'il. Dalam perkataan yang kita bincang sebelum tu adalah fi'il. Fi'il, fa'il, maf'ul. Tiga perkara ni mesti ada. Kalau Ustaz tanya mana fi'il? Yahfazah. Asal yahfazah bunyi dia macam mana? Yahfazu. Tapi sekarang kenapa baca yahfazah? Ada An. Okey, selesai. Bila ada fi'il, mana fa'il dekat yahfazah ni? Ini alif lam. Kan. Mana fa'il? Orang yang melakukan perbuatan ni. Mana dia? Perbuatan yahfazah maknanya jaga kan, pelihara kan? Mana orang melakukan perbuatan pelihara, perbuatan jaga? Itu dhamir yang Ustaz ulang tadi tu. Dhamir dalam yahfazah tu ada takdir apa? Takdir huwa itulah sebagai fa'il. Jadi bila kita tahu ada dhamir dalam tu, nanti makna dia kita boleh letak dengan tepat. Okey, bila ada fa'il, selepas perkataan tu adalah maf'ul. Sebab tu terjemahan dia
Man arada an yahfazal ilma. Sesiapa atau barang siapa yang menghendaki bahawa memelihara ia akan ilmu. Boleh dapat? Tu Ustaz terjemah ikut nama tu kalau secara detail tu. Barang siapa yang menghendaki bahawa ia memelihara akan ilmu. Barang siapa yang menghendaki bahawa ia memelihara akan ilmu, fa'alaihi. Fa tu. Dekat fa'alaihi ni berapa perkataan? Saya nak tanya. Dekat fa'alaihi ada berapa perkataan? 3 perkataan. Mana dia yang pertama huruf? Fa. Fa, satu perkataan. Satu huruf tu satu perkataan. Alaihi tu gabungan antara ala Alai. dengan Jangan dulu. ala dengan dha. Domir. Domir. Jadi fa'alaihi, masya-Allah. Mana dia perkataan? Ni. Sebab tu saya tunjuk sini. Okay. Jadi fa ni dia bagi satu perkataan. Kemudian ala ini, ala bergabung dengan hi. Asal dia ha, tapi bila ada ala dia guna pada hi. Di satu perkataan, 2 perkataan, 3 perkataan. Allahu Akbar. Jadi fa ni yang Ustaz cerita ni, fa ni dia panggil fa jawab syartiyah. Fa ni fa jawab man syartiyah. Man ni sebagai man syartiyah. Ni, fa ni. Man dia jawab bagi man syartiyah ni. Dia jawab. Ataupun man dipanggil man apa? Istifham. Dia juga kategori syartiyah. Jadi fa ni sebagai jawab bagi man. Sebab tu bila jumpa bahasa Arab yang mula dengan man, mesti di kataan-kataan tu dia akan jumpa dengan fa. Fa sebagai jawab bagi man syartiyah atau man istifham tadi. Fa alaihi, maka hendaklah ke atasnya, maka Yang atas lagi Ustaz. Yang baris pertama kan? Maka hendaklah ke atasnya. Fa ni jawab bagi man. Man apa tadi Ustaz kata? Man syartiyah. Ataupun yang Ustaz sebut awal tadi, man istifham tu memang kita tahu lah. Man istifham, tapi dia kategori juga syartiyah. Maka hendaklah ke atasnya. An, ni baca apa? Baca dengan baris? An. An sama dengan tadi lah. An yang masuk pada perkataan Amil nasab. Amil nasab ni perkataan apa ni? Fi'il. Sama ni fi'il. Ada ya fi'il. Fi'il mudhari'. Bila ada an, tentu di ujung dia baca dengan baris apa? Ma. Nampak dah pandai dah. Dia baca apa? An. Sampai sini dah diam. Kalau terdiam tu maknanya belum mahir lagi tu. An, lepas tu tak tahu nak sebut apa dia ni. Ayah. Cari fi'il mudhari' ni apa dia? Yalzama Ustaz. Fi'il madhi dia apa dia? Madhi. Lazima mudhari' dia lazima yalzamu. Lazima yalzamu. Yalzamu. Jadi Ayalzama. nak amalkan ni yalzama. Ubahlah yalzama. Yalzama. Hamzah. Khamsa. Khamsu. 5. Sekejap. Siap.
Khamsa. Khamsa. Pandai dah. Alhamdulillah. Sebab tadi fi'il dalam dia ada dhamir. Bila dhamir kemudian sini jadi maf'ul. Maf'ul mesti baca dengan balik atas iaitu khamsa. Kemudian sini barulah jadi mudhaf ilaih. Khamsa mudhaf khisa. Yang ni baca dengan khisalin. Jadi mudhaf ilaih dia kena baca dengan baris khafat. Khisalin. Khamsa khisalin. Titik dia tu. Titik. Kita tengok makna dia. Ataupun kita baca dulu. Sama-sama. Wa qala alaihi salatu wassalamu man arada an yahfaza ilma alaihi an yalzima khamsa khisalin. Tengok. Baris ada tak? Kawan? Ada baris tak ni? Ada. Tapi macam mana tuan-tuan boleh baca? Ikut ustaz. Ikut ustaz. Betul lah pun. Cuba baca sendiri lah. 1, 2 mula. Jangan tengok sini. Salama. Man arada an yahfaza al-ilma alaihi an yalzama khamsa Okey. Ustaz dah kenal pasti dah. Apa problem dia? Ustaz dah kenal pasti dah. Dia problem dia yang ujung-ujung dengan yang tengah-tengah ni kena nak baca macam mana. Yalizima ke yalzima. Dia problem kat situ. Ujung-ujung ni ta ke tu. Ti. Tadi Ustaz dengar baca ma. Kan. Sini dah Ustaz dah sebut tadi man, dia tahu dah man. Okey. Jadi itulah cara kita nak baca perkataan Arab yang tanpa baris dengan kita tahu kaedah tadi. Tahu satu persatu. Ni huruf, ni fi'il madhi, ni huruf jar, ni dhamir, ini isim, ini istifham, ini fi'il, ini huruf amil, ini fi'il mudhari', ini isim, ini fa jawab tadi. Fa jawab ini apa ni yang tadi? Huruf jar, ini dhamir, ini amil nasab, ini fi'il mudhari', baca dengan nasab. Ini perkataan isim. Perkataan isim tapi dia duduk tempat nasab jadi maf'ul, baca sa, khamsa, khisalin pun isim, dia duduk tempat mudhaf ilaih. Bila tahu begitu, kita akan boleh baca dengan tepat. Cuba tengok Ustaz baca lah. Wa qala alaihi salatu wassalamu man arada an yahfaza al-ilma fa alaihi an yalzima khamsa khisalin. Bunyi macam Arab ke bunyi macam tak Arab? Arab. Tak tahulah bunyi macam mana tapi tu. Jadi sekurang-kurangnya kita baca bunyi macam Arab. Okey, cuba baca bunyi macam Arab. 1, 2 mula. Qala alaihi salatu wassalam man arada an yahfiza ilma alaihi an yalzima khamsa qala. Okay. Arab baca. Dah bunyi macam Arab lah, 70%. Selagi 30 lagi, itu perbetulkan baris pula. Ayyahfaza, bukan ayyahfiza. Tadi kita kaji kan, ayyahfaza kan? Sebab madhi dia hafaza, hafiza hafiza yahfazu. Jadi ayyahfaza sebab adaan. Tadi Ustaz dengan yahfiza, baca salah. Dia hafiza yahfazu, mudhari' yahfazu. Jadi bila ketika nasab dia kena yahfaza, ay yahfazal ilma.
Tu nak boleh bahasa Arab tu. Lagi sekali. Faqala. Okey, 1 2 mula. Alaihi. Salatu Salatu wassalamu Salamu. Man arada Aini yahfaza yahfaza ilma. ilma alaihi Alaihi yalzim khamsa yazim Ayyan bisalim ayam zalim. ayyan zalim Zama. ayyan zama. Yalzama. Zama. Hamsa. Salin. Okey, selesai. Okey, dengar Ustaz baca last. Dengar Ustaz baca last, kemudian Ustaz nak buat makna. Wa qala alaihi salatu wassalamu man arada an yahfaza al-ilma fa alaihi an yalzama khamsa khisal. Okey. Bagi ada bani tu dalam nota kita. Dan bersabdalah ke atasnya oleh Nabi SAW. Nabi SAW, selawat dan salam kat atas junjungan Nabi SAW. Man, sesiapa atau barang siapa arada menghendaki ay yahfaza, bahawa menjaga atau memelihara, bahawa menjaga atau bahawa memelihara ia akan ilmu. Siapa yang nak jaga ilmu, nak pelihara ilmu, maka hendaklah ke atasnya. Maka hendaklah ke atasnya ayal zama, bahawa dia melazimi khamsa khisal, akan 5 perkara. Khisal mana 5 perkara. Bahawa dia melazimi akan 5 perkara. Orang yang nak jaga ilmu, dia mesti melazimi 5 perkara. Yang pertama al-ula. Baca apa? Al-ula. Mari kita kaji balik. Okay, yang ni topik ni kita tahu tajuk dah. Nabi nak kata siapa nak jaga ilmu, dia kena ada 5 perkara selalu kena buat. Al-ula. Baca apa? Yang pertama. Al-ula. Apa dia? Solat. Baca dengan nama ulang. Salatul lail. Solatul Lail. yang hujung ni tak apa nak bunyi ni, kenapa? Bagi bunyi. Lail. Lailil. Dia nak tunggu kawan dia bunyi. Kawan dia tak bunyi tak. Walau. Kalau baca solatul lail tak habis, nahu tak ada. Solatul lail Laili. Laili. nama Malam. Laili. 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 Malam. Salat malam. Solatul laili, sebab dia jadi mudhafun Ilaih. dia mudhafun ilaih ni dia macam sandaran. Solat malam, solat siang, macam tu. Rumah besar, tu sifat. Bagi. Dia macam sandaran. Baju saya, baju kamu, kasut saya, kasut kamu, dia macam tu. Dia sandaran-sandaran tu bagi mudhaf ilaih. Jadi bersamalah solat malam. Ada solat siang, ada solat malam. Jadi sandaran tu dia panggil mudhaf ilaih. Tapi kalau yang jenis sifat itu panggil na'at ataupun man'ut, ataupun sifat dengan mausuf. Macam rumah besar, rumah kecil. Apa lagi? Yang jenis sifat-sifat tu dia panggil sifat ataupun mausuf, ataupun disebut na'at dengan man'ut. Ini bukan sifat, ini dia sandaran. Maka dia panggil mudhafun ilaih. Ingatlah. Kau penting kena ingat, kalau jenis sandaran dia panggil mudhafun ilaih. Solatul Laili. mudhafun ilaih mesti baca dengan kasrah. Dia panggil baca dengan khafat. Solatul lail. Jangan lupa dah. Mudhafun ilaih mesti baca dengan khafat. Okey, ini wow, huruf wow nah.
Walau. 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 Rakaat. Rakaataini. Rakaataini. Ya, dah nampak kan? Rakaataini dia panggil perkataan Tasniah. Tasniah. Kalau ni baris atas ni boleh baca rok kau ni. Kau tak mengaji baca apa? Rakaataini. Rakaat. Rakaataini tak apalah kita tanah rakaataini. Tapi kalau kita tak mengaji kita terus sebut Atina. Rakaatina jadi apa? Banyak. Rakaatini orang yang ramai-ramai orang rokok Ustaz. Kalau Orang tadi lelaki yang ramai-ramai rokok. kalau tadi Jamak, rakaataini dua rakaat jamak. Kalau tadi rakaataini dua rakaat. 2 rakaat. Rakaat. Kalau rakaatina Banyak rakaat kan Ustaz. banyak rakaat. Tapi di sini fokus dia 2 rakaat. Ini nampak gambaran tu. Solat kita baca 1 2 mula. Walau rakaat. Masya-Allah ada bunyi macam Arab dah. Masya-Allah kan. Arab dah. Dah bunyi macam Arab dah kan. Nampak. Okey yang pertama tadi Al-ula. al-ula. Oi, al-ula tu. Ulang. Kenapa al-ula? Al-ula. Itu dah Kedah dah tu Ustaz. Itu dah Kedah. Al-ula. Ula ke Melaka. Melaka baik. Al-ula solat Salatul laili walau rakaatain. jangan walau. Kalau walau tu jadi Melayu. Walau rakaatain. Masya-Allah. Waqala alaihi salatu wassalam man arada an yahfazal ilma fa alaihi an yalzama 5 khisalin al-ula salatul laili walau rakaatain. Masya-Allah. Boleh ya? Allah. Okey. Jadi dia kata al-ula ni yang Utama. Salatul laili maksudnya Solat malam. solat malam. Wa ni mana? Dan Lau mana? tidak Walau dan dikala. jikalau rakaatain ni 2 rakaat. 2 rakaat. Okey, faham balik topik kita pada Nabi kata kalau lah orang nak jaga ilmu, dia mengaji, dia seorang penuntut ilmu, dia orang jenis minat ilmu, dia nak jaga ilmu dia kena jadi orang yang sekurang-kurangnya dia mesti ada solat malam walaupun 2 rakaat. Siapa dia yang kena buat tu Kita. Malam-malam mesti ada solat. Solat sini adalah solat Sunat. sunat. Tahajud. Tahajud. Tahajud ke apa ke ikutlah. Yang penting ada solat malam walaupun 2 rakaat. Jenis orang mengaji ilmu ni dia kena ada solat malam. Dia tak boleh tak ada solat malam. Solat malam walaupun 2 rakaat. Solat sunat ni. Okey. Yang seterusnya. Wasani. Apa kata wasani? Wasani. Dia ada syadah kan wasani. Okey. Dawamal wudu. Dawaman. Wudu'u. Kenapa tiba-tiba dawaman? Dawamul wudu'i. Dawamul Wudu'i. wudu'i. Nampak dah boleh dapat dah. Mudhafun ilaih. Dawamul wudu'i. Yang kata mula ni tak apa, kita mula dengan dhammah, tak ada masalah. Salatu dawamu tak apa. Yang ni yang kita kena baca dengan bawah sebab dia di mudhafun ilaih. Dawamul Wudu'i. Dawamul wudu'i. Dawam ni maksudnya dawam berkekalan. Wudu'i Wudu. wudu. Jadi terjemah dia dawamul wudu'i mana Berkekalan wudu. Itu dia. Ya, itu di antara ciri-ciri orang yang nak jaga ilmu. Dia mestilah berkekalan wudu. Dahsyat Ustaz. Dahsyat kalau tahu bahasa Arab sebab tadi kan kita ngaji kuliah subuh kan, Dr. Hashim kata apa? Dia kata dia suka baca kitab Arab sebab kitab Arab ni adalah ilmu yang asli, betul tak dia kata tadi? Ya. Sumber ilmu yang asli duduk dalam kitab Arab. Masya-Allah, Ustaz pegang kunci kata-kata tadi tu. Ya. Sebab tu dia suka baca kitab Arab sebab dia punya keaslian ilmu tu ada dalam kitab Arab. Ni Ustaz ambil kitab Arab ni. Ya.
Jadi dawamul wudu'i bermaksud apa dia? Berkekalan. Kekekalan. Dengan wudu. Kembali pada topik balik. Nabi kata siapa nak jaga ilmu, dia mesti solat malam 2 rakaat, dan yang kedua dia mesti berkekalan Wudu. wudu. Kena sentiasa ada wudu. Tama-tama nak mengaji nahwu sorok KBA ni, ada wudu tak ngaji ni? Ada Ustaz. Dah habis dah. Alhamdulillah, syukur. Mengaji ada wudu ni bukan semesti nak baca Quran saja, bukan mesti nak solat saja, nak mengaji, nak buka kitab pun nak kena ada wudu. Sebab dia ciri-ciri orang yang menjaga ilmu. Sebab ilmu merupakan apa? Nur, betul tak? Ilmu merupakan cahaya. Cahaya ni dia akan pergi kepada tempat yang bersih. Kata Imam Syafi'i, dia mengadu pada guru dia. Syaqautu ila waqi'in su'in hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi 'ilmihi wa nurullahi la yuhda li 'asi. Masya-Allah. Ustaz Fatul 1990. Hebat. Ni baru sebut balik. Oh, Macam mana? Imam Syafi'i mengadu kat guru dia. Syaqautu ila waqi'in su'in hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi 'ilmihi wa nurullahi la yuhda li 'asi. Imam Syafi'i, dia ni orang hebat, dia boleh ingat ilmu dengan dia tengok dia boleh ingat. Cuma satu hari dia mengadu kat guru dia. Maka guru dia beritahu ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah nur. Jadi nur dia tidak duduk pada orang yang yang kotor, yang ni. Itu guru dia pesan kat dia begitu. Nabi Imam Syafi'i hebat. Dia hebat tapi dia anggap macam dia hari itu dia macam tak ingat sikit. Tapi dia hebat. Cuma dia anggap macam dia susah nak ingat sikit hari itu. Maka guru dia kata ilmu tu cahaya, dia duduk pada orang yang hatinya bersih. Itu tahap Imam Syafi'i. Dia pun dia mengadu lagi. Kita ni tahap apa tak tahu kan. Tapi Imam Syafi'i hati dia bersih, pun masih mengadu kepada guru, kata susah untuk ingat. Padahal Imam Syafi'i ni kalau dia tengok muka surat yang sebelah ni dah ingat. Bila buka dua muka surat, tengok yang kanan, yang kiri pun boleh ingat sekali. Itu kehebatan Imam Syafi'i. Itu pun masih mengadu pada guru dia, kata dia tak ingat. Dan dia hari itu dia rasa macam kurang sikit dalam hafalan. Maka guru dia nasihat tu sebenarnya, guru tu nasihat untuk kita semua lah sebenarnya kan. Sebab kita akui Imam Syafi'i hebat semua. Pelajaran ni, pesanan ni juga untuk kita semua, bukan khusus untuk Imam Syafi'i sahaja lah. Maksudnya ilmu dia akan duduk pada orang yang hatinya bersih. Bukan ilmu duduk pada orang yang hatinya ada maksiat, hatinya ada kotoran maksiat. Ilmu tak akan duduk pada orang yang ada kotoran maksiat. Ilmu cemburu pada orang yang ada kotoran maksiat. Itu baik. Wa 'allamani bi 'ilmi wa nurun. Dia beritahu kat aku, kata Imam Syafi'i, ilmu tu adalah nur, cahaya. Wa nurullahi la yuhda li 'asi. Cahaya dia tidak duduk pada orang yang bermaksiat. Bukan maksud Imam Syafi'i itu bermaksiat, bukan. Maksudnya nak beritahu bahawa ilmu tu cahaya, dia duduk pada orang yang hati bersih. Itu kena faham elok lah. Tahap Imam Syafi'i pun masih mengadu pada guru. Apatah lagi kita ni, lagilah banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa. Macam mana ilmu nak hinggap pada kita kalau kita tak berusaha untuk bersihkan dengan taubat dan sebagainya. Baik. Dawamul wudu'i, iaitulah berkekalan wudu. Okey, selesai. Wasalis. Atau macam wasalisu boleh lah. Wasalisu. Kalau lengkap kembali wasalisu. Apa dia? At-taqwa fil asir. Baca dengan alif lam syamsiah. Fis asir. Jangan fi asir pula. Dia kena baca dengan fisiri, betul. Kemudian wal ala niyata. Wal ala niyati. Sebab dia apa pada sir? Pada sirri ya.
Fisirri wal alaniyati. Nampak dah boleh Arab tu. Ustaz dulu Huruf, nampak macam ni. huruf ni huruf jar Ustaz Betul, huruf jar, majrur bi fi bawahkan. wa ataf. Bisirri. Wa ataf al-alaniyati ataf pada sirri, jadi tarkib kalam at-taqwa fil alaniyati. Alaniyati. Betul. Tarkib kalam ialah dia buang sekejap kataan ni, dia lompat pergi sini. At-taqwa fil alaniyati. Itu bagi tarkib kalam. Fil alaniyati. Niyati. Okey, cara bacanya at-taqwa fi sirri wal alaniyati. Maksudnya bertakwa kepada Allah pada waktu rahsia, pada waktu sembunyi-sembunyi, pada waktu sorang-sorang, wal alaniyati, dan takwa pada waktu terang-terangan. Jadi yang ketiga ni maksudnya orang yang nak jaga ilmu ialah dia kena at-taqwa fi sirri, kena jadi orang yang bertakwa pada waktu sembunyi-sembunyi, waktu sorang-sorang, waktu sorang-sorang lah, waktu sembunyi-sembunyi dia kena jadi orang takwa. Wal alaniyati, dan dia kena jadi orang takwa pada waktu terang-terangan. Maksudnya orang yang nak jaga ilmu, kata Nabi, orang yang kena jaga 5 perkara, salah satunya adalah ni, bertakwa pada waktu rahsia, waktu senyap-senyap, waktu sorang-sorang, waktu sembunyi-sembunyi, kena jadi orang takwa, dan kena jadi orang takwa pada waktu terang-terangan. Barulah dia jadi ahli ilmu yang sebenar. Boleh dapat tak topik tu? Nak jadi orang berilmu, nak jadi orang yang jaga ilmu, mesti jadi orang yang takwa pada sembunyi-sembunyi. Jangan waktu sembunyi lain, waktu terang-terangan lain. Tak boleh. Dia kena takwa pada waktu sembunyi dan waktu terang-terangan. Okey. Okey, bacaan dia pada tadi. Taqwa fi sirri wal alaniyati. Tu. Okey, yang seterusnya. Warra. Warrabi'atu. Warrabi'atu, dan yang keempat. Jumpa lagi. Ai. Ya. Yakula, sebab ada an. Biasakan diri lah. Bila ada an, baca la. An yakula Littaqwa. La syahwati, sebab ada li kan. Li syahwati. Jadi dia kata an yakula littaqwa la li syahwati. Maksudnya yang keempat ni bahawa ia makan makanan littaqwa, untuk menjadi orang yang bertakwa. Mana orang yang nak jaga ilmu, dia bila makan sesuatu makanan, dia makan tu tujuannya untuk menjadi orang yang bertakwa. Bila ada tenaga, dia nak buat amal ibadat. Bila dia sihat, dia nak buat amal ibadat. Jadi dia makan makanan la li syahwat, bukan tujuan untuk hawa nafsu. Bila makan tengah hari, makan tu bukan hawa nafsu. Makan, tak kira lah makan apa pun, tapi bukan makan dengan kehendak hawa nafsu. Sebaliknya dia makan untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu ahli ilmu. Ahli ilmu dia makan makanan tujuannya untuk buat amal ibadat, bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Itu ciri-ciri apa tu? Orang ilmu. Orang yang nak jaga ilmu. Macam siapa orang yang jaga ilmu ni? Macam Peter. Seronok je mengaku kan. Ustaz pun mengaku juga, tapi tak boleh nak buat ni. Tapi tak apalah, kita belajar ni, kita cuba latih diri kita untuk mendapati ciri-ciri tadi. Maknanya orang yang nak jaga ilmu, dia mesti makan makanan dengan tujuan untuk bertakwa, bukan tujuan untuk hawa nafsu. Ni nak dekat Ramadan, betul tak? Betul. Masak makanan untuk takwa. Di pasar Ramadan beli makanan untuk
Taqwa. Ingat betul ni. Ingat betul-betul. Jangan membazir. Masya-Allah. Okey, wal Khamsah. Khamis. khamisu Wal khamisu. wal khamisu dan yang Kelima. kelima. Apa dia? Aswa. As-siwa Asiwaku. siwaku. Baca ku tak apa as-siwaku sebab dia mula-mula dia tak ada perkataan lain lah. Siwa ni maksudnya bersiwak, mana Bersugi. bersugi ataupun kita kata mulut dalam keadaan Bersih. bersih. Orang yang ahli ilmu ni kena mulut bersih. Betul tak? Betul. Kena mulut bersih. Bukan sekadar, kalau kita hurai ni bukan sekadar bersih zahir tapi kena bersih batin, iaitu mulut dia kena keluarkan perkataan-perkataan yang Yang elok-elok. Orang yang ahli ilmu ni dia tak ada keluar perkataan-perkataan caci maki, tuduh menuduh, kan benci orang tu benci orang ni, tak. Itu bukan ahli ilmu. Walaupun dia mengaji ilmu setiap hari, kalau dia jenis tuduh orang, cakap buruk-buruk pada orang, itu bukan ahli ilmu. Ahli ilmu ni orang yang memiliki mulut yang bersih pada zahir dan mulut yang bersih pada Batin. Itu ahli ilmu. Macam siapa dia? Macam Ki? Seronok dengan aku kan. Okay. Mudah-mudahan insya-Allah lah kita mudah-mudahan dapat jaga mulut kita kan. Tak cakap pelik-pelik pada orang kan. Kalau pergi majlis kenduri tu kan, tengok majlis walimah ke apa, jangan kata kat pengantin tu, awak tinggi seorang rendah seorang, jangan kata. Itu contoh. Tanya ni kenapa tak balik-balik ni? Nak tunggu pengantin kan. Pengantin kata datang pukul 1 tak sampai lagi. Datang pengantin bunyi kompang semua. Pasal apa rendah seorang tinggi seorang? Pasal apa? Dia pula komen lebih kan. Maknanya ahli ilmu dia tak komen. Tengok senyap je. Kalau boleh tahan daripada tak komen, boleh tunggu. Kalau jenis komen-komen ni lebih balik awal. Kalau tidak banyak dosa. Baik. Boleh ke Ustaz sebut yang tu? Boleh. Pernah tak komen-komen tu? Pernah. Allah kuatnya. Okey. Mulai hari ni kita kena jaga mulut, supaya kalau tadi dia kata asyiwak mana bersih, mulut kita kena bersih sebab mulut kita ni untuk baca Quran, untuk baca hadis, untuk baca ilmu, untuk berzikir, sebab tu kita kena memiliki mulut yang bersih. Okey, kembali ke topik balik. Okey, cuba baca 1 2 mula. Wassalamu. Man arada Al-ilma fa'alaihi khamsa khisal al-ula salatul laili walau rak'ataini wathani dawamul wudu'i wasalisu at-taqwa fi sirri wa niyati. Okey, warra syahwati wal khamisu as-siwaku. Siapa kata kita tak boleh bahasa Arab? Tu boleh? Baris pun tak boleh baca? Apalah Ustaz? Tak lagi lupa. Tak lagi lupa pula. Makan nasi sepinggan tu lupa dah. Kan. Ustaz dapat ayat ni kat mana Ustaz? Dalam kitab. Kat mana Ustaz? Boleh kita refer tak?
Kitab Durratun Nasihin. Kitab dia tak ada baris semua. Tak ada balik. Kitab tak ada baris. Ustaz mengaji tahun 90-an. Ni buka balik. Ni kitab ni. Okey, kat dia. Kitab Arab. Semua kitab Arab. Dalam dia semua macam-macam tajuk ada. Bab ilmu, bab puasa, bab orang yang bersyukur, bab hormati ibu bapa, macam-macam semua ada. Semua dalam bahasa Arab. Tak dapat Ustaz nak baca. Ni dah Ustaz bagi sikit. Okey. Baris Ustaz dah bagi. Makna dah bagi. Kefahaman Ustaz bagi? Kefahaman? Belum. Dah bagi dah. Maksudnya Nabi kata orang yang nak jaga ilmu, dia mesti melazimi 5 perkara ni. Pertama, orang tu dia kena ada solat malam sekurang-kurangnya berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian dia juga kena jadi orang yang suka ada wudu. Ada wudu. Ada wudu. Kemudian dia kena jadi orang yang bertakwa pada waktu sunyi dan waktu terang-terangan. Dia kena ada jadi orang takwa. Kemudian yang keempat, dia kena makan makanan dan berniat untuk menjadi orang yang bertakwa, bukan dia makan kerana hawa nafsu. Dan yang kelima, dia kena selalu mulut dia bersih. Dapat tu. Alhamdulillah. Tak, macam nak makan tu kita baca doa tak, Allahumma barik lana. Boleh tak? Boleh. Tu boleh jadi kita orang bertakwa ke? Tapi InsyaAllah. setengah orang kata tak payah baca doa Allahumma barik lana, baca bismillah je. Baca bismillah saja pun boleh, baca bismillah dengan doa pun boleh. Ya. Semua boleh insya-Allah. Kalau nak jadi orang bertakwa bila kita baca tu sambung lagi tak? Yang Ustaz belajar itu je. Nak baca doa panjang lagi, makanan sejuk pula kan. Okey, terima kasih Ustaz. Baik sama. Cuma kadang-kadang kalau kita makan, kalau kita lupa nak baca apa? Akhiru. Cekak tu macam lupa selalu pun. Kalau kita makan-makan terlupa nak bismillah apa, boleh baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu kan. Tinggal lagi sejempul lagi. Dia sejempul lagi nak habis baru teringat. Boleh baca tak? Boleh. Boleh baca bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Lepas tu tambah lagi sepinggan lagi. Okey, baik. Jadi orang takwa Ustaz. Jadi orang takwa insya-Allah. Makan dengan niat untuk buat amal ibadat insya-Allah, bukan untuk hawa nafsu. Okey, habis topik tu kita tengok sikit tentang nahwu kita. Sambungan pada amil nasab. Wan nawasibu asyaratun asya wa hiya an, kita dah bincang ain, walan, wa izan, wa kai, walamu kai, walamu juhudi, wa hatta, wal jawabu bil fa'i, wal wawi wa au. Amin nasab ada 10. Bila ada amin nasab, dia baca dengan baris fathah di ujung. Yang pertama an, iaitu makna bahawa. Sini kita jumpa an tadi kan? Kat sini ada berapa an kat sini kita jumpa? Siapa boleh bilang? 1, 2 mula. Ayyahfaza. 1, yang kedua? Ayyalzama. 2, yang ketiga? Ayyakula. Kat sini mudah ada dah. Ini cara kita praktikal apa yang kita belajar. Tu. Okey. Ayyaj'al, dalam kitab Ustaz ayyaj'al yang kita bincang dulu, iaitu bahawa ia menjadikan. Bahawa ia menjadikan. Yang kedua lan. Lan iaitulah lan mana tidak, lan huruf nafi. Lan huruf nafi ya. La yuhsina. Ni yang kita bincang hari tu ni. La yuhsina maksudnya tidak elok. La yuhsina tidak eloklah ia. Ini sebagai contoh yuhsina tidak elok. Kita dah bincang hari tu. Ada kan nota kan yuhsina tu? Ada nota lepas. Yang Ustaz tulis la yuhsina tu ada kan? Ada. Okey, baik. Yang ketiga izan. Izan ni dia maksud kalau begitu. Izan kalau begitu. Izan terjemahan kalau begitu. Bila ada izan, depan dia mesti baca dengan baris nasab. Sebab dia ambil nasab. Baru kita kaji lah. Ustaz rasa kat sini kita kena kaji ni. Okey. Allahu akbar.
Mana pemadam Ustaz ni? Pemadam. Jangan. Pemadam canggih. Ya. Hadis tadi tu kalau tuan-tuan boleh hafal, boleh ingat, boleh jadi satu siri ceramah. Tahu tak ustaz-ustaz kita, pendakwah kita, dia orang hafal benda-benda macam ni yang dia orang boleh berceramah sampai berjam-jam, betul tak? Betul tak ustaz kata tadi? Betul. Dia orang hafal hadis, hafal nota tadi, pecahan-pecahan tadi, dia orang boleh berceramah sampai 3-4 siri. Padahal hadis pendek je, tapi dia punya huraian dia berpunca daripada benda-benda macam tadi tu. Okey. Izan yang kita nak kaji kan? Izan. Amin nasab ada 10. Yang pertama tadi an kita dah kaji, dah selesai. Kemudian lan pun dah selesai. Yang ketiga adalah izan. Izan. Izan di sini dia terjemah kalau begitu. Contoh dia ialah izan di ujung tu huruf kaf, huruf kaf. Okey. Ingat topik dia ialah amin nasab. Bila amin nasab, kita nak amalkan amin nasab ni apa dia? Baca dia izan. Okey. Yang ni kita kaji ni asal dia berkata apa ni? Karoma. Ada hamzah ni menunjukkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' bunyi asal macam mana? Kam yang boleh, kam tambah. Akramu. Ikramu. Asal dia daripada karoma. Karoma Yakramu. karoma Ramu. Kamu ke Ustaz? yang paling elok mana? Karoma Yakram. Yakram. Ikram. karoma yakramu. Okey, yakramani, yakramuna, takramani, yakramna, takramani, takramuna, takramina, takramani, takramuna, takrimna, akramu, akramu. Jadi ustaz baca balik akramuna jadi izan ubah dengan nasab izan. Ada bunyi tu izan. Sebab mudhari' dia akramu jadi sebab ada izan yang amin nasab. Izan akramaka. Baca apa izan? Izan akramaka. Izan tadi tak terjemah apa dia? Kalau begitu. Izan akramaka, kalau begitu. Akramu ni fi'il mudhari' mana aku, domain dalam domain ada apa? Dalam katanya ada domain ana, mana ana aku atau saya. Karama mana apa? Mulia. Kalau akramu, aku memuliakan. Baru tambah ka. Ka ni mana ka? Ka ni domain khi. Domain apa? Domain khitab. Domain apa ni? Domain khitab mana engkau ataupun awak.
Jadi izan akramaka. Kalau gitu aku hendak memuliakan engkau ataupun kamu. Kalau gitu aku hendak memuliakan kamu ataupun memuliakan awak. Izan akramaka. Kalau gitu aku nak memuliakan kamu. Apa bunyi tu? Okey. Ini contoh saja. Mungkin ada ayat sebelum, ada ayat selepas. Ini macam pertengahan cerita lah kan. Macam pertengahan cerita. Cumanya nak cerita kata Amin Nasab dia menasabkan kataan selepas dia iaitu baca dengan ma. Izan akramaka. Apa kalau gitu aku nak memuliakan engkau. Nampak? Boleh makna tak? Memuliakan ya. Jadi Ustaz beritahu izan mana apa? Kalau Kalau begitu. Kalau begitu. Okey, akramaka Muliakan engkau. Muliakan aku hendak memuliakan engkau. engkau. Akulah sebab ada ni fi'il mudhari' akrama. Yang Ustaz tasrif tadi kan? Itu yang penting kita ingat tasrif fi'il tu sebab kita nak menghasilkan makna. Kita tengok perkataan macam ni kita tahu ini asal daripada karama. Macam mana jadi akrama ni? Ini fi'il mudhari'. Tasrif tengok sampai fi'il mudhari' akramaka. Aku memulia. Asal dia akramu, aku mulia. Jadi baca ma sebab ada izan. Izan akramaka. Ka ni khitab pada awak engkau. Kalau begitu aku hendak memuliakan engkau. Ada makna tak kawan ni? Makna ada tak Ustaz tulis? Tak tulis tak makna dia kawan ni? Tak tulis. Tapi macam mana boleh tahu makna dia? Ustaz cakap. Tak cakap juga. Sebab kita dah kaji izan kalau begitu akramaka mana aku memuliakan engkau. Kalau begitu aku hendak memuliakan engkau. Jadi mungkin ada ayat sebelum, ayat selepas dan ayat sebelum tu adalah cerita dia tu. Mungkin ayat dia injita jika awak datang izan akramaka. Kalau begitu aku nak muliakan kamu. Macam itulah ayat-ayat lebih kurangnya tu lah. Bila dia datang kita berdiri itu maknanya kita memuliakan kedatangan dia. Okey. Yang kedua, yang berikutnya Amin Nasab yang berikutnya iaitu kai. Kai maknanya supaya. Kai pakai Mana supaya. Nampak? Kita kaji satu-satu bukan senang nak boleh Bukan senang, bukan mudah. Pening juga Ustaz lah ni. Pening. Jangan pening. Kai. Kai makna apa? Supaya. Ustaz tak mau tulis makna, Ustaz nak suruh ingat. Kai makna supaya. Kai, supaya. Kai dalam kitab Ustaz, kai. Kai fatak furu. Kai dalam kitab Ustaz, kaitan suru. Kaitan suru. Habis itu? Baca apa? Kaitan suru. Bila ada kai, kai Amin Nasab. Baca dengan Surah. Baca dengan surah. Sebab ini fi'il mudhari'. Asal dia tansuru, tapi boleh ada kai kena baca tansura. Kai tansura. Kai tadi Ustaz terjemah makna? Supaya. Tansura. Awak lihat. Kamu tu melihat. Tahu Ustaz. Cuba kata asal daripada Nasara mana apa tu? Tolong. Jangan lupa. Banyak lapisan kita ni. Yang pertama nak kena ingat makna tasrif. Tolong Ustaz, tolong. Tolong. Dia asal Nasara. Nasara kan makna tolong. Yes. Nasara makna tolong. Kalau madorek pun Apa dia? Menoleh apa dia? Yang suruh Nasara yang suruh. Kalau
Nazara mana melihat ataupun meneliti, memerhati. Oh, ni Itu- nasara, tolong. Itu nazara, ini nasara. Nasara mana tolong. Tolong. Itu yang ada yang disebut sebagai al-ansar, golongan ansar, mana golongan yang Menolong. Tolong. yang daripada Mekah datang ke Madinah panggil apa? Golongan Muhajirin. muhajirin, orang yang berhijrah. Yang duduk di Madinah menunggu kedatangan sahabat, menunggu kedatangan Nabi panggil apa? Ansar. Ansar. Ansar ni mana golongan memberi Tolong. pertolongan. Itu yang panggil golongan muhajirin dan ansar. Cuba kata kata. Oh, Tu mana faham tu. tak lagi. Lagi lupa pula. Banyak lupa tak? Yang datang daripada Mekah itu dipanggil, yang berhijrah panggil muhajirin, asal daripada hajara. Hajara mana pindah. Muhajirin mana orang yang berpindah. Kemudian yang duduk di Madinah menanti sahabat-sahabat dipanggil ansar, mana orang yang bersedia untuk memberi pertolongan dipanggil ansar. Golongan ansar. Itu dipanggil muhajirin dan ansar. Nabi satukan mereka. Nabi satukan mereka. Masya-Allah. Nanti dengar ceramah-ceramah tu tarah golongan muhajirin orang berpindah dari Mekah ke Madinah. Ansar ialah golongan iaitu orang yang duduk di Madinah menolong para sahabat Nabi. Aus tu macam mana Ustaz? Aus. Ya. Aus. Itu Aus dan Golongan- Khazraj itu Julukan apa? kabilah-kabilah yang dah ada di Madinah. Oh, Kabilah. golongannya. Kabilah Aus dan Khazraj yang bergaduh berpuluh-beratus tahun, tapi Nabi satukan mereka, Nabi perbaikan mereka. Nabi damaikan mereka, masya-Allah. Okey. Tahu tak? Yang tu kena ngaji bab sirah. Kaitan surah. Betul tak baca ra? Bermaksud kai tadi Ustaz terjemah mana Supaya. supaya tan surah. Supaya. Tan surah maksudnya kamu Tolong. kaitan surah supaya kamu tolong. Itulah maknanya. Kaitan surah supaya kamu tolong. Kamu di sini dalam dia takdir, dalam dia dhamir apa? Anta, dalam dia anta. Yang suruh, yang surani, yang suruna, tan suruh, betul tak? Betul. Itu yang penting tasrih tu. Yang suruh, yang surani, yang suruna, tan suruh, duk nama apa? 4. Nama 4. Yang suruh, yang surani, yang suruna, tan suruh, tan surani. 4. Ustaz tanya sikit Ustaz. Boleh. Kai itu tadi Ustaz kata supaya, betul lah memang sebelum ni pun Ustaz kata supaya. Supaya. Dia juga bermakna bagaimana kan Ustaz kan? Kalau bagaimana yang lain, kaifa. Tak, soalan saya, tulisan dia lain ke Ustaz? Tulisan dia lain. Kai Lain. saja tak boleh Ustaz? Kai saja bukan ke bermakna bagaimana. Supaya. Dia kai makna supaya. Kalau bagaimana kaifa. Kaifa halak. Maksudnya dia mesti ada perkataan fa tu. Mesti ada kaifa. Kaif. Baru kalau pergi bahasa di Madinah ke Mekah ke, orang Arab kata kaif. Kaifa halak. Gimana keadaan kamu? Khair, alhamdulillah. Kan? Sebabnya tadi saya nak tanya, kalau kai tan surah ni, dia boleh juga bagaimana kamu menolong. Kalau ialah tapi Ustaz dah kata ada fa tu dia lain. Dia kena kaifa. Yang ini kalau supaya kai saja. Okey, terima kasih Ustaz. Okay, baik. Sebab kaifa tu dia termasuk dalam huruf bahagian istifham. Dia bukan huruf nasab, dia istifham. Kaifa halak. Itu dalam bab istifham, mana berbentuk soalan. Kalau kai di sini, ini adalah makna supaya. Okey, yang terakhir iaitulah la mukai. Banyak mukai pula hari ni Langkai. Yang terakhir. La mukai. Dia ada la mukai. Yang tadi kai saja, ini la mukai. Lam huruf lam. Lam yang bermakna kerana. La mukai ni dia makna kerana. Ingat kerana. Kerana. La mukai ni dia makna kerana. Mana contoh dia? Ni contoh. Ni la mukai ni.
Lam kai kerana. Nama dia lam mukai, bukan perkataan ni yang kita nak tulis ha. Nama dia lam mukai, lam bermaksud kerana. Nanti dia cari pula lam mukai dia tak ada lam mukai kat sini. Lam sini memberi maksud, lam bermaksud kerana. Nama dia lam mukai, lam yang bermaksud kerana. Dia baca macam tu. Dia ada lam baca dengan apa? Nahu dia kira yang ujung ah. Nahu dia kira yang ujung. Mana ujung di sini adalah huruf Ba. Jadi baca liyaz Liyazhaba. Liyazhaba. Yang ni tahu Ankum. huruf jar dengan domain Ankum. angkum. Dia kebah ni, kebah dia tak berubah. Angkum. Dibaca liyazhaba. Liyazhaba ankum. Jumpa kat mana perkataan ni? Dekat ayat ayat Quran ada ni, ayat Quran. Liyazhaba ankum. Liyazhaba ankum, di lam tu lam mukai terjemah kerana. Liyazhaba ankum supaya Li tu dia kerana. Kerana menghilangkan angkum daripada Kamu semua. kamu. Apa dia soalan tadi? Ustaz dengar ada soalan. Kerana apa tadi Ustaz? Dia zahaba. Okey, bila dapat li di mana kerana, okey baru kaji ni. Kaji. Tadi kan kita kaji. Ini benda. Asal dia apa? Zahaba. Zahaba mana apa zahaba? Pergilah. Pergilah. Pergi ni maksud apa pergi? Memberi mafhum pada pergi? Izhab. Pergi PN. Ya. Memanglah fi'il, tapi pergi ni dia beri kefahaman daripada ada kepada tak Tak ada. kan orang mula tetamu ada kat rumah kita. Lepas tu dia pun pergi. Ada tak lagi orang tu kat kita? Tak ada lagi. Tak ada lagi, dah pergi. Makin jauh lepas habis semua tu dia panggil dah tak nampak panggil hilang, betul tak? Ya. Hilang daripada pandangan kita, bukan hilang dia jatuh gaung kan. Mana hilang daripada pandangan kita. Maka di sini kita boleh guna makna liyazhaba ankum, kerana menghilangkan daripada kamu ataupun kerana membersihkan daripada kamu. Adalah ayat selepas dan sebelum tu ada kaitan dah. Cuma di sini kita boleh terjemah kerana menghilangkan daripada kamu. Sebab nak terjemah kerana pergi bukan ada kaitan dengan pergi siapa-siapa lah. Di sini Allah Ta'ala nak kaitkan dengan, mungkin ada berkaitan dengan membersihkan sesuatu kotoran mungkin sama ada membersihkan dosa atau membersihkan kotoran zahir. Ada kaitan ayat sebelum dengan selepas. Jadi Allah Ta'ala liyazhaba ankum, kerana menghilangkan. Maksud terjemah menghilang. Kerana menghilangkan daripada kamu. Anda dikira daripada kau Ustaz. Ankum tu Daripada. Kerana menghilangkan daripada kamu. Dapat mana? Jadi lam ni lam apa ni? Lam kerana. Lam kerana dia nama dia Lamukai. Lamukai. Nanti Kenapa kita ada belajar. kai pula? Kai tu apa Ustaz? Dia nama dia. Nama dia. Komplit dia lamukai. Lamukai. Bukan makna supaya, tapi makna kerana. Lamukai. Lamukai. Dia nahu ni dia macam tu, dia ada nama, ada istilah tertentu supaya kita dapat faham dengan tepat. Dia ada nama dia. Ni lamukai. Ini makna dia supaya, ini makna dia kalau begitu, ini makna dia nafi, ini makna dia bahawasanya. Macam tu. Dia ada syartiyah, dia ada macam-macam. Di setiap kataan tu dia ada nama-nama dia supaya mudah untuk kita memberi maksud yang tepat. Okey, esok kita kaji lamul juhud. Kemudian kaji lagi hatta, jawab fa, jawab waw dan jawab dengan au macam-macam lah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ayat Quran kita tak sempat kaji pula. Besok kita mula dengan ayat Quran dulu insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Maupun tak berapa. Besok kita kaji terus dengan ayat Quran ayat 11. Betul? Betul. Besok kita mula dengan ayat Quran terus ayat 11. Insya-Allah. Terjemah saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma baqiya min asy-sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Baik.